Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada ahli-ahli panel yang hadir bersama dengan kita pada hari ini, iaitu di sebelah kiri saya saudari Ain Najihah, wakil daripada Bahagian Keselamatan Jalan Raya Negeri Sembilan, dan di hujung sana saudara Muhammad Khairali daripada Jabatan Pengangkutan Jalan JJPJ Negeri Sembilan, serta hadirin dan hadirat sekalian. Saya Abdul Azim bin Muhammad Yusof selaku moderator bagi diskusi pada kali ini akan bersama-sama dengan ahli panel untuk membicarakan satu tajuk yang agak penting. Sebagai pembuka kata, ingin saya perkenalkan tajuk diskusi yang akan didalami dan diselami oleh barisan panel kita, iaitu Pandu Cermat Jiwa Selamat. Slogan ini dipilih sebagai tajuk diskusi kita kerana ia menggambarkan isu yang sangat penting dan isu yang sangat hangat yang berlaku di Malaysia, iaitu isu kemalangan jalan raya. Dalam dekad ini, perangkaan kematian akibat nahas kemalangan jalan raya kian meningkat. Tahukah anda, baru-baru ini sahaja statistik mendedahkan bahawa setiap 90 minit akan berlakunya satu kemalangan jalan raya. Pengarah Eksekutif Safe Gate Malaysia, Universiti Putera Malaysia UPM, iaitu Profesor Kulatayan, berkata peningkatan ini sangat ketara jika dibandingkan dengan waktu sebelum pandemik dan semasa pandemik. Maka fenomena yang tidak sihat ini wajar kita bendung sebenarnya sebelum menjadi semakin parah. Namun, seperti kata berbahasa, ada angin, ada pokoknya. Jadi, timbul persoalan, bagaimana kemalangan ini boleh berlaku? Apa punca yang menyebabkan kemalangan ini boleh berlaku? Bagi mengetahui faktor ataupun punca berlakunya kemalangan ini, saya buka perbincangan kita ini kepada ahli-ahli panel. Silakan. Terima kasih Azim selaku moderator kita pada diskusi kali ini. Okey, baiklah. Kita lihat Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Datuk Zaini Hashim berkata 80% kadar kemalangan adalah berpunca daripada sikap pengguna jalan raya atau kita kenali sebagai sikap pemandu, sikap penunggang motosikal. Okey, sikap pemandu ini amat penting dalam memastikan keamanan dan keselamatan jalan raya itu sendiri. Ada kalanya sikap yang tidak berhemah, sikap kurang bertimbang rasa ini, seperti contoh membuka lorong dengan secara mendadak tanpa menggunakan lampu isyarat sisi kiri dan kanan ataupun yang kita kenal lampu signal, juga boleh menyebabkan kemalangan berlaku. Okey, selain itu, apabila berlaku kemalangan, maka akan berlakulah kesesakan lalu lintas. Selain itu, memandu perlahan di lorong kanan atau lorong laju juga boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Memanglah kita patut ikut had kelajuan yang ditetapkan, tapi apa salahnya jika kita lihat di belakang ada kenderaan yang lebih laju, kita sebagai pengguna yang berhemah boleh membuka lorong tengah ataupun lorong kiri untuk memberikan laluan kepada pengguna jalan raya yang lain. Okey. Sekurang-kurangnya anda tidak menghalang lalu lintas yang lain. Apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, situasi di mana di hadapan kita ada kenderaan atau pemandu yang membawa kenderaan dengan perlahan, ada antara kita yang mudah marah, betul tak? Kita akan marahkan kalau orang itu menghalang kita bawa perlahan, sebab kita nak sampai cepat ke destinasi. Okey, jadi ada juga pengguna yang mana kalau dia dah tahu lambat tu, dia akan memintas ataupun memotong kenderaan secara mendadak. Jadi pengguna yang lain akan merasa tidak puas hati lalu mengingkuri secara rapat, menekan horn bertalu-talu ataupun menunjukkan isyarat bujang. Itulah antara dekoran yang mana menimbulkan rasa tidak puas hati itu. Sekarang ni? Baik,
Baiklah, pada pandangan saya tepat sekali pandangan yang dikemukakan oleh saudari Aina Jiha sebentar tadi. Baiklah, bukan itu sahaja, bukan semata-mata sikap pengguna jalan raya tersebut yang menyebabkan berlakunya kemalangan di negara kita. Malah kalau kita lihat sendiri, keadaan jalan raya di negara kita ini boleh menjadi punca kepada kemalangan jalan raya yang berlaku di negara kita. Saya nak ambil satu tinjauan oleh akhbar Sinar Harian yang menyatakan bahawa yang menerima respon daripada pengguna jalan raya yang menyatakan bahawa pengguna jalan raya ini menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap keadaan jalan raya di negara kita. Hal ini demikian kerana keadaan jalan raya ini terutamanya kalau kita lihat sendiri jalan bandar, jalan luar bandar, kalau kita lihat terdapatnya jalan raya yang rosak disebab terutamanya jalan yang berlubang, jalan berlompat, jalan yang tidak rata yang menyebabkan boleh berlakunya kemalangan yang serius terutamanya kepada pengguna jalan raya yang membabitkan penunggang motosikal. Bukan itu sahaja, malah bila kenderaan ini melalui kawasan jalan yang rosak ini menyebabkan kenderaan mereka juga menyebabkan keadaan mereka juga rosak dan terpaksa mengeluarkan duit untuk membaiki kerosakan yang berlaku pada kenderaan mereka. Baiklah, mari kita lihat kepada statistik yang dikemukakan dari bahagian trafik daripada Polis Diraja Malaysia PDRM yang menyatakan bahawa sebanyak 223 kes kemalangan yang berlaku terutamanya di negeri Selangor pada dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam kes kemalangan tersebut ia berpunca daripada keadaan jalan raya yang rosak akibat daripada kenderaan yang melebihi muatan seperti kenderaan yang membawa lori pasir, lori barang pembinaan yang mana mereka ketika mereka membawa barang tersebut yang melebihi muatan menyebabkan jalan tersebut menjadi terlalu padat dan juga menyebabkan jalan tersebut rosak. Dalam dalam statistik yang dikemukakan oleh PDRM sebentar tadi, sebanyak 223 tadi itu terdapat 117 kes kemalangan yang berlaku daripada penunggang motosikal itu sendiri dan merupakan kes yang mana menjadi majoriti kes berbanding dengan kes kemalangan yang membabitkan kenderaan yang lain seperti kereta dan juga lori. Baiklah, itu sahaja daripada pandangan saya terhadap punca kemalangan yang berlaku di negara kita. Baik, terima kasih atas pandangan yang dikemukakan oleh kedua-dua panel kita. Jelas menunjukkan punca yang menyebabkan berlakunya peningkatan kes kemalangan jalan raya di negara kita. Jadi sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, sebagai langkah untuk kita mengelakkan berlakunya banyak nyawa yang melayang disebabkan kemalangan yang berlaku di jalan raya, kita perlu ada jalan penyelesaiannya. Betul. Jadi saya fikir mungkin ahli negara kita ada jalan penyelesaian berdasarkan punca-punca yang telah kita bincangkan tadi. Mungkin boleh bagi pandangan mengenai jalan cara penyelesaiannya. Silakan. Okey, baiklah Azim. Okey, penyelesaian kepada sikap pemandu yang lalai ataupun tidak berhemah adalah tidak lain dan tidak bukan haruslah merujuk kembali peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia itu sendiri. Okey, antaranya ialah awasi jarak pemanduan anda, jangan mengikuti secara rapat kenderaan di hadapan anda kerana ia akan mengundang padam. Jika kereta di hadapan kita brek ataupun brek mengejut ataupun memasuki lorong secara mendadak, jadi dia akan menyebabkan dah punya kemalangan. Okey, baiklah. Kita juga perlu, kita sebagai pemandu berhemah perlu juga tetapkan had kelajuan mengikut keadaan semasa atau situasi trafik.
Contohnya kita lihat di Lebuh-Raya, itu semua ada pengalaman pada kampung kan Lebuh-Raya kan. Kita akan lihat papan tanda ada 110 km per jam. Jadi kita akan mengikuti had yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita kena amalkan sikap bertoleransi, berhemah, dan bertolak ansur. Kerana apa? Contohnya waktu menggunakan lampu isyarat sisi atau kita kenal sebagai lampu signal. Sebab setiap kenderaan buat emergen tolak sekalipun ada disediakan lampu sisi kiri dan kanan. Yang tak ada hanyalah basikal saja, tu tak? Basikal je tak ada lampu sisi. Okey, jadi gunakanlah sebaik mungkin ketika menukar lorong ataupun ketika kita ingin memasuki simpang. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, ada juga pengguna jalan raya yang enggan menggunakannya. Sama ada dia malas ataupun dia malu. Tak mungkinlah dia malu kan nak guna. Ataupun ada pengguna yang menganggap lampu sisi ni hanyalah aksesori kenderaan sahaja, ataupun kereta mereka tidak dilengkapi lampu sisi. Ada ke? Tak ada kan? Semua kenderaan ada. Jadi anda sebagai pengguna berhemah, gunakanlah sebaik mungkin lampu sisi itu. Anda juga disarankan menggunakan kit bebas tangan atau peranti bluetooth yang disediakan pada kereta anda atau kenderaan anda. Kerana apa? Jika ada kecemasan atau panggilan masuk, anda hanya perlu menekan punat atau tombol bluetooth untuk menjawab panggilan masuk tersebut. Okey, seterusnya anda juga boleh fokus kepada memandu. Jadi kita lihat anda perlu atau kerap melihat cermin pandang belakang, cermin sisi kiri dan kanan, supaya anda tahu situasi trafik di belakang kenderaan anda. Ataupun malah ia juga boleh jadi panduan supaya anda menukar lorong kanan kiri ataupun memotong atau memucut kenderaan yang lain. Jadi ia mudahkan pengguna yang lain juga. Okey. Setelah saya kongsikan beberapa panduan ini, pastikan anda mengamalkan pemanduan berhemah dan mengikuti panduan keselamatan dan saranan yang telah saya kongsikan. Betul kan Rani? Betul saudari Najibah. Ya. Baiklah, kalau kita lihat sendiri, sekiranya sikap pemandu ini dapat berubah ke arah yang lebih baik dalam menggunakan jalan raya di negara kita ini, tetapi dia tidak dapat membendung masalah jalan raya ini selagi mana keadaan jalan raya di negara kita ini masih mengalami kerosakan yang mengakibatkan berlakunya kes peningkatan kemalangan di jalan raya. Baiklah, dalam mengatasi masalah keadaan jalan raya yang rosak di negara kita ini, pihak berkuasa, terutamanya Jabatan Kerja Raya JKR, perlu mengadakan satu platform ataupun satu platform aduan dan juga talian hotline kepada pengguna jalan raya untuk mengemukakan aduan yang membagikan kerosakan yang berlaku di jalan raya. Hal ini dia dapat memudahkan pengguna jalan raya ini untuk berhubung dengan pihak berkuasa tersebut sekiranya mereka melihat kerosakan jalan raya yang berlaku di negara kita. Jadi bila mereka menerima aduan tersebut daripada pengguna, pihak tersebut perlu segera membaiki jalan tersebut dengan menurap jalan raya ini supaya jalan raya ini selamat digunakan kepada pengguna keseluruhannya, tak kira motosikal ke, mana kereta ke, mana lori ke. Jadi bila mereka segera menurap jalan tersebut, maka kita dapat mengurangkan kes kemalangan yang berlaku di negara kita. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa tersebut juga perlu mengadakan pemantauan secara berkala supaya keadaan jalan raya ini, supaya memastikan keadaan jalan raya ini sentiasa selamat kepada pengguna jalan raya. Baiklah, itu sahaja daripada kami terhadap cara mengatasi kemalangan jalan raya di negara kita. Saya kembali semula kepada saudara Azim. Terima kasih kepada kedua-dua panel atas pandangan dan idea bernas yang disampaikan sebentar tadi. Keselamatan jalan raya tanggungjawab kita bersama. Jangan sampai masih menjadi umum. Sebagai konklusinya, kemalangan jalan raya bukan isu yang kecil. Kita perlu sama-sama
untuk menanganinya dan memastikan kemalangan jalan raya tidak terus meningkat saban tahun. Peningkatan kemalangan jalan raya akan menyebabkan negara kita akan kehilangan ramai rakyat yang sebagai nadi penggerak kepada kemajuan negara. Akan berlaku juga kerosakan dan imej negara akan tercalak akibat daripada berlakunya banyak kes kemalangan. Lantaran itu, semua pihak hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah kemalangan jalan raya ini. Tindakan yang tegas dan usaha yang gigih, terutamanya daripada pihak berwajib, pastinya penting untuk mengurangkan nahas yang berlaku di jalan raya. Sekian sahaja diskusi kita pada kali ini. Saya akhiri diskusi kita pada petang ini dengan serangkapan itu. Mekar indah si bunga raya, merah keramat cantik tersemat. Berhati-hatilah di jalan raya, pandu cemat jiwa selamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.